Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mirsidin binti Muhammad Saleh, pemegang nombor metrik D2021093866, pelajar tahun akhir dari program ETI 18, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi dengan kepujian akan membentangkan hasil projek tahun akhir yang bertajuk Kepuasan dan Tekanan Kerja dalam Kalangan Guru Pelatih Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI semasa menjalani latihan mengajar. Seterusnya pengenalan kajian. Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Dalam dunia pendidikan, guru ialah ejen keberkesanan pendidikan. Profesi perguruan merupakan bidang terpenting dalam mendidik, mengajar dan membentuk sebuah tamadun bangsa serta membimbing seorang manusia yang berguna dalam menghadapi kehidupan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sepanjang satu dekad yang lepas, Kementerian secara tekal meningkatkan saiz tenaga kerja keguruan bagi mengurangkan nisbah keseluruhan murid guru dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Kajian ini dilakukan kerana wujud beberapa masalah. UPSI memainkan peranan penting dalam menyediakan latihan berkualiti berkaitan bidang perguruan kepada guru-guru pelatih untuk menjadi guru yang kompeten serta bertaraf global. Sebagai seorang guru pelatih, kualiti pengajaran dan pembelajaran sebenar adalah terletak kepada kemampuan mereka. Meskipun pelaksanaan latihan mengajar memberi peluang kepada guru pelatih mengembangkan kecekapan dan kemahiran mengajar dengan mencuba pelbagai pendekatan dan teknik pengajaran dalam pelbagai situasi pengajaran. Namun begitu, situasi sebenar yang menyelubangi prestasi guru pelatih yang menunjukkan mereka tertekan dengan bebanan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, ketidaksediaan, kekurangan motivasi, serta mempunyai masalah sikap yang tinggi semasa menjalani latihan mengajar yang membawa kepada kepuasan kerja yang tidak dapat dikecapi. Baru-baru ini, luahan guru-guru pelatih UPSI mengenai ketidakpuasan kerja di sekolah sering dipaparkan. Mereka menggunakan media massa sebagai saluran untuk menarik perhatian pihak tertentu untuk melihat masalah tersebut. Kajian ini dijalankan untuk mencapai 3 objektif, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti tahap kepuasan dan tekanan kerja dalam kalangan guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kepuasan dan tekanan kerja guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar berdasarkan program pengajian. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mengkaji hubungan antara tahap kepuasan kerja dengan tahap tekanan kerja guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar. Seterusnya adalah bahagian tinjauan literatur. Berdasarkan kajian-kajian lepas, kebanyakan kajian menunjukkan tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru masih berada di tahap yang baik dan sederhana, seperti dalam kajian Nur Azlin Saleh 2013 mendapati bahawa tahap tekanan dan kepuasan kerja dalam kalangan guru berada pada tahap yang sederhana. Kajian Nur Hamiza Zainuddin dan Tajul Arifin Muhammad 2021 mendapati bahawa tahap kepuasan kerja guru pendidikan jasmani di daerah Langkawi menunjukkan berada pada tahap tinggi, walaupun tahap burnout guru berada pada tahap sederhana bagi subskala keletihan emosi, rendah bagi subskala depersonalisasi dan tinggi bagi subskala pencapaian pribadi. Kajian Abdul Said Ambantong, Birma P. Tandra dan Christina Andi 2017 mendapati bahawa personaliti dalam kalangan guru besar zon APAS berada pada tahap yang positif berdasarkan nilai skor min yang diperoleh, manakala tahap iklim sekolah dan kepuasan kerja guru berada pada tahap tinggi. Manakala kajian Windy Angelus, Rosli Talib dan Sun Singh Bikar Singh 2019 mendapati tahap kepuasan kerja guru akademik dan tahap amalan gaya kepimpinan pengetahuan berada pada tahap yang tinggi. Dalam kajian Musliza Matjuso, Siti Nur Ismail dan Anis Salwa Abdullah 2020 mendapati kedua-dua pemboleh ubah kajian kepuasan kerja dan komitmen berada pada tahap yang sangat tinggi. Selain itu, hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen menunjukkan hubungan secara positif yang tinggi serta signifikan. Malah, kepuasan kerja berperanan sebagai peramal terhadap komitmen guru dengan menunjukkan peratusan sumbangan yang agak tinggi. Bahagian yang seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen dan menggunakan kaedah kuantitatif. Soal selidik mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden,
Bahagian B mengenai maklumat latihan mengajar 1 responden, bahagian C mengenai kepuasan kerja guru pelatih dan bahagian D mengenai tekanan kerja guru pelatih. Instrumen soal selidik yang digunakan untuk mengenal pasti tahap kepuasan kerja menggunakan soal selidik yang diambil daripada kajian Mazita Mazlan 2005 yang diubah sesuai daripada indeks kepuasan kerja yang telah digubal oleh Katie dan Hudson 1993. Dan bagi mengetahui tahap tekanan kerja menggunakan soal selidik Teacher Stress Inventory yang diambil daripada Bollibok, Falzen dan Baglioni 1995 dan telah diubah sesuai oleh Mokhtar Ahmad 1998 yang diukur menggunakan skala Likert 5 mata. Seramai 103 responden daripada 141 jumlah populasi yang dipilih secara rawak muda. Saiz sampel kajian ini ditentukan berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Craigie dan Morgan 1970. Data-data pula dianalisis dengan menggunakan ujian deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 25.0. Jadual berikut menunjukkan ciri-ciri demografi responden yang telah dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian mendapati 84 orang merupakan responden perempuan dan 19 orang adalah responden lelaki. Majoriti responden berada dalam lingkungan umur 24 hingga 26 tahun, iaitu sebanyak 74 orang, manakala selebih responden adalah berumur 21 hingga 23 tahun, iaitu sebanyak 29 orang. Sebagian besar responden masih bujang, iaitu seramai 101 orang, dan responden telah berkahwin hanya seramai 2 orang sahaja. Program pengajian terdiri dari 3 program yang mengambil jurusan pendidikan di bawah Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Responden terdiri daripada ET 18 iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi adalah seramai 41 orang, manakala responden dari ET 21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan adalah sebanyak 32 orang, dan akhir sekali responden dari program ET 08 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan adalah sebanyak 30 orang. Dari segi responden yang mempunyai program minor, didapati bahawa program ET21 tidak mengambil program minor. Oleh itu, sebanyak 32 orang responden dari ET21 tidak ada program minor. Didapati bahawa kebanyakan responden mengambil program minor pengurusan perniagaan, iaitu seramai 40 orang, dan diikuti responden yang mengambil program minor matematik sebanyak 20 orang. Selebih responden mengambil program minor yang lain-lain. Bagi bahagian maklumat latihan mengajar 1 responden juga dianalisis secara deskriptif seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar responden menjalani latihan mengajar di sekolah menengah kebangsaan harian, iaitu seramai 84 orang, manakala responden yang menjalani latihan mengajar di sekolah menengah jenis kebangsaan adalah seramai 4 orang dan diikuti oleh 6 orang responden yang mengajar di sekolah menengah kebangsaan agama. Responden yang lain pula menjalani latihan mengajar di beberapa jenis sekolah menengah kebangsaan yang lain-lain. Subjek yang diajar terdiri dari 3 kategori, iaitu subjek major, subjek minor dan subjek lain-lain. Kebanyakan responden mengajar subjek major dan minor, iaitu seramai 33 orang. Terdapat juga responden yang mengajar subjek major, minor dan subjek lain-lain, iaitu seramai 30 orang. Tempoh satu waktu mengajar dikategorikan kepada 3 kumpulan, iaitu 30 minit hingga 50 minit. Majoriti responden iaitu 75 orang mempunyai 30 minit untuk satu waktu mengajar dan diikuti seramai 23 orang yang mempunyai 40 minit untuk satu waktu mengajar semasa menjalani latihan mengajar. Dapatan kajian yang seterusnya adalah berkenaan dengan tahap kepuasan kerja guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar. Hasil kajian mendapati tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru pelatih pada keseluruhannya adalah pada tahap yang sederhana, iaitu min sama dengan 3.62 dan sisian piawan bersamaan dengan 0.436. Ini menunjukkan semua responden berpuas hati bekerja sebagai guru semasa menjalani latihan mengajar. Hasil dapatan untuk setiap dimensi kepuasan kerja menunjukkan min skor bagi dimensi pekerjaan itu sendiri menyumbang kepada kepuasan kerja yang paling tinggi, iaitu min sama dengan 40.19 dan sisian piawan 0.36, diikuti oleh dimensi teman sekerja min sama dengan 3.45, sisian piawan
0.57 dan penyediaan min sama dengan 3.21 dan sisihan piawan 0.583 yang menunjukkan tahap kepuasan kerja yang sederhana. Ini menunjukkan skop pekerjaan guru itu sendiri memberikan kepuasan kerja yang tinggi dalam kalangan guru pelatih. Bagi tahap tekanan kerja dalam kalangan guru pelatih pula, mendapati bahawa keseluruhan tahap tekanan kerja guru pelatih adalah pada tahap yang sederhana, iaitu min sama dengan 2.65 sisihan piawaan 0.807. Ini menunjukkan tahap tekanan kerja semua responden berada pada tahap yang sederhana. Hasil dapatan menunjukkan min skor faktor karena pelajar dan kekangan masa serta beban tugas berada pada tahap yang sederhana, manakala faktor perhubungan interpersonal dan penghargaan berdasarkan skor min pula menunjukkan tahap tekanan guru pelatih adalah rendah. Sehubungan dengan itu, tekanan kerja yang guru pelatih hadapi semasa menjalani latihan mengajar adalah berada pada tahap yang sederhana. Bagi mengetahui perbandingan kepuasan kerja keseluruhan min berdasarkan program pengajian guru pelatih, ujian Kruskal-Wallis-Hedge telah dijalankan. Keputusan ujian Kruskal-Wallis-Hedge menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan bagi tahap kepuasan kerja antara ketiga-tiga kumpulan berdasarkan program pengajian, iaitu nilai P lebih kecil daripada 0.05. Disebabkan keputusan ujian Kruskal-Wallis-Hedge hanya menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga program pengajian responden dan ia tidak menunjukkan pasangan kumpulan responden manakah yang menyebabkan perbezaan signifikan itu, maka perbandingan antara pasangan-pasangan dalam ketiga-tiga program pengajian responden perlu dilakukan. Ia dapat dilakukan dengan menggunakan ujian Mann-Whitney-U. Hasil keputusan ujian Mann-Whitney-U menunjukkan bahawa terdapat perbezaan untuk semua kumpulan, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan 1 ET18 dengan kumpulan 2 ET21 bersamaan P lebih kecil daripada 0.05, manakala kumpulan 1 ET18 dengan kumpulan 3 P lebih kecil daripada 0.167. Terdapat juga perbezaan yang signifikan antara kumpulan 2 ET21 dengan kumpulan 3 ET08, iaitu P lebih kecil daripada 0.025. Seterusnya, bagi mengetahui perbandingan tekanan kerja berdasarkan program pengajian guru pelatih, ujian Kruskal-Wallis-Hedge juga telah dijalankan. Keputusan ujian Kruskal-Wallis-Hedge menunjukkan menolak hipotesis 2 di mana nilai P lebih besar daripada 0.05, maka hipotesis alternatif ditolak. Hasil kajian menunjukkan tekanan kerja guru pelatih berdasarkan program pengajian adalah tidak berbeza secara signifikan. Seterusnya dipaparkan keputusan hasil ujian korelasi eksperimen antara kepuasan kerja dengan tekanan kerja dalam kalangan guru pelatih. Keputusan ujian korelasi eksperimen menunjukkan bahawa perhubungan antara kepuasan kerja dan tekanan kerja guru pelatih tidak signifikan, di mana R bersamaan 0.089, di mana nilai P lebih besar daripada 0.05. Ujian korelasi eksperimen menunjukkan tidak terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan tekanan kerja guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar. Perhubungan yang sangat lemah, iaitu R bersamaan 0.089 antara kepuasan kerja dan tekanan kerja guru pelatih yang wujud dalam sampel kajian. Secara keseluruhannya didapati bahawa tahap kepuasan kerja semua responden 103 orang adalah pada tahap yang sederhana semasa menjalani latihan mengajar sebagai guru pelatih. Dapatan kajian ini selaras dengan Windy et al. 2019 dalam kajiannya dalam kalangan guru akademik tingkatan 6 mendapati kepuasan kerja guru secara keseluruhannya pada tahap yang sederhana juga. Selain itu, didapati bahawa tahap tekanan kerja semua responden 103 orang dalam kajian ini juga adalah pada tahap yang sederhana semasa menjalani latihan mengajar sebagai guru pelatih. Dapatan kajian ini hampir selaras dengan kajian Adrian et al. 2021, di mana dapatan kajian mereka mendapati bahawa tekanan kerja guru pendidikan jasmani berada pada tahap yang sederhana rendah. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam kepuasan kerja dalam kalangan guru pelatih berdasarkan program pengajian.
Namun begitu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tekanan kerja guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar berdasarkan program pengajar mereka. Begitu juga dengan dapatan kajian yang menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepuasan kerja dengan tekanan kerja dalam kalangan guru pelatih UPSI semasa menjalani latihan mengajar. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Nur Azin Saleh 2013 yang menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara tahap tekanan kerja dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah rendah di daerah Manjung. Kepuasan kerja dalam kalangan guru pelatih merupakan penanda aras kepada keberkesanan kualiti kerja bakal guru. Peningkatan yang berlaku di dalam kepuasan kerja guru pelatih mampu memotivasikan mereka untuk meneruskan usaha bagi meningkatkan kemahiran pengajaran, menjana persekitaran pembelajaran yang lebih baik dan meningkatkan pencapaian pelajar sebelum mereka menjadi guru yang sebenar di sekolah kelak. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru pelatih UPSI di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi mengalami tahap kepuasan dan tekanan kerja yang sederhana. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.